Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suhili Nain dari Kota Kinabalu, Sabah. Jadi pada kali ini saya ingin membuat pembongkaran dan ulasan terhadap sebuah pusat rawatan yang diasaskan oleh Umar Paranoms, yaitu Key Wellness Center. Yang mana Key Wellness Center ni adalah cawangan daripada Key Center yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Key Wellness Center pula baru dibuka di Putrajaya pada awal tahun ini dan ia menyediakan pelbagai rawatan dan juga servis di sana. Antaranya adalah mesin Aura Scan dan itu juga ada di Kota Kinabalu setahu saya. Jadi pada kali ini saya ingin mengulas mengenai sebuah status daripada Key Wellness Center yang menerangkan mengenai apa itu aura. Okey, yang mana status tersebut telah diterbitkan pada 28 Oktober. Secara umumnya, mereka mengatakan aura ni adalah satu cahaya warna-warni yang menyelubungi badan fizikal kita. Yang mana cahaya tersebut adalah sejenis cahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata fizikal manusia. Ini kerana frekuensi gelombangnya. Mata manusia biasa hanya mampu melihat gelombang cahaya dalam julat frekuensi 430 hingga 770 Hz sahaja. Mata akan gagal merespon gelombang cahaya di bawah 430 Hz atau lebih daripada 770 Hz. Ini yang disebutkan dalam status tersebut dan mereka bawakan gambaran spektrum cahaya untuk menerangkan perkara tersebut. Dalam penerangan yang awal ini, pihak Key Wellness Center ni telah melakukan satu kesilapan. Dia bawa gambar tu sudah betul, saintifik. Tapi ketika dia menerangkan gambar tersebut, dia telah melakukan kesalahan dalam membaca gambar tersebut. Okey, pertama sekali, yang dia sebut sebagai 430 sehingga 770 Hz tu sebenarnya bukanlah frekuensi. Itu merujuk kepada wavelength ataupun panjang gelombang dan ia tidak dibaca dengan sebutan Hertz tapi ia dibaca dengan nanometer. Ini jelas terlihat dalam gambar yang dia bawakan. Jadi dia bawakan gambar yang saintifik tapi dia gagal membaca gambar tersebut dan gagal memberikan penerangan yang tepat mengenai gambaran yang dia bawa. Mengenai jumlah frekuensi untuk warna spektrum cahaya ni, ia sebenarnya terdiri daripada 400 terahertz, bukan hertz. 400 terahertz sehingga ke 789 terahertz. Ada perbezaan dalam kalangan ahli sains jumlah dia tu, tapi jumlah dia tidak berbeza sangat. Hampir-hampir antara semuanya. Ia dikira dalam terahertz. Seterusnya dalam status Key Wellness Center ni dia cuba menerangkan rajah satu, cahaya nampak dan cahaya tidak nampak. Dia tunjukkan gambar yang saya tunjukkan tadi itu. Jadi dia kata medan aura manusia ni dia berada dalam frekuensi cahaya nampak yang tidak dapat dilihat oleh mata fizikal manusia secara terus. Jadi untuk lihat aura ni dia kena ada latihan khas dan mudah yang boleh dilakukan supaya dapat latih mata kita untuk melihat warna aura tersebut. Tapi kalau kita dapat lihat pun dia kata kita hanya nampak kabus-kabus putih yang samar-samar yang menyeliputi badan kita dan tidak akan dapat lihat warna itu secara warna-warni. Di sini ada satu kekeliruannya. Dia kata aura ni adalah cahaya nampak yang tidak dapat dilihat secara terus oleh mata fizikal manusia. Kalau kita rujuk gambar yang dia bagi. Sebenarnya dalam sains tidak ada istilah cahaya nampak yang tidak dapat dilihat secara terus oleh mata fizikal. Tidak ada. Spektrum elektromagnet hanya membahagikan cahaya ni kepada dua jenis sahaja. Yaitu cahaya nampak dan cahaya tidak nampak. Cahaya nampak ni adalah terdiri daripada
cahaya putih yang kemudian daripada cahaya putih itu dia pecah kepada spektrum warna pelangi. Daripada warna violet yang tertinggi sehingga ke warna merah. Itu adalah cahaya nampak. Jadi kalau cahaya tidak nampak nih, dia tidak akan ada warna-warni. Kalau kita tengok gambar yang dia bagi, apa dia cahaya tidak nampak? Cahaya tidak nampak nih adalah cahaya yang berada dalam kategori cahaya ultraviolet, oke, ataupun ultra ungu sampailah ke cahaya gamma ray, oke, sinar gamma, dan juga cahaya yang daripada infrared sehinggalah kepada gelombang radio dan yang lebih bawah daripada tu. Dan gelombang cahaya bagi infrared sampailah kepada yang paling bawah ataupun ultraviolet ke atas, dia bukanlah berwarna-warni. Jadi warna yang boleh kita lihat, cahaya yang boleh dilihat adalah cahaya yang terdiri daripada spektrum warna pelangi. Kemudian dia lakukan kesilapan lagi dalam menerangkan bila dia kata aura tu adalah cahaya warna-warni. Macam mana dia boleh kata aura tu cahaya warna-warni yang tidak dapat dilihat secara terus, sedangkan cahaya yang tidak dapat dilihat secara terus ni yaitu daripada infrared dan ke bawah ataupun ultraviolet ke atas, ianya bukanlah berwarna seperti warna pelangi. Sekiranya cahaya itu mempunyai warna seperti warna pelangi, maka ia akan disebut sebagai cahaya nampak. Kemudian Key Wellness Center membawa gambar rajah yang kedua, di mana dia kata lapisan aura dengan getaran paling rendah adalah berwarna merah dan paling rapat dengan badan fizikal merupakan pancaran tenaga daripada aktiviti sel. Dia cakap banyaklah dekat sini. Dan dia kata juga dekat sini, contohnya lapisan aura keempat adalah berwarna hijau merupakan pancaran tenaga cinta kasih. Kemudian lapisan aura yang berwarna biru pula adalah pancaran dari tenaga jiwa, diri yang sejati. Kemudian yang ketujuh dia kata adalah cahaya aura yang berwarna putih ataupun ungu, pancaran daripada tenaga badan kosmos. Okey, ini adalah satu salah faham yang besar. Pertama sekali, sumber cahaya terbahagi kepada dua. Ada sumber cahaya semula jadi seperti cahaya matahari. Ada sumber cahaya artifisial seperti cahaya lampu. Matahari itu bersinar kerana berlaku proses nuklear dekat matahari. Kemudian lampu mengeluarkan cahaya daripada tenaga elektrik dikonvert menjadi cahaya. Kemudian api yang kita bakar pula daripada reaksi tenaga kimia, kita bakar kemudian kayu itu tu menyalakan api. Jadi persoalan dia, bila Key Wellness Center kata tubuh kita ni dia mengeluarkan cahaya. Dia mengeluarkan cahaya yang mana cahaya itu daripada tenaga cinta kasih, daripada aktiviti fikiran, ini adalah dakwaan yang mengarut sama sekali. Okay. Bersalahan daripada segi saintifik. Cinta kasih tidak boleh mengeluarkan cahaya sama sekali. Begitu juga emosi dan perasaan tidak boleh mengeluarkan cahaya sama sekali secara saintifik. Jadi mereka cuba menerangkan aura secara saintifik ni adalah satu usaha yang gagal. Dan seterusnya dia kata warna yang ketujuh tadi adalah berwarna putih ataupun ungu pancaran tenaga dari badan kosmos. Ini lagi merepek. Okay, daripada mana datangnya 7 warna pelangi ataupun ada yang sebut 6 warna. Okay, daripada mana datangnya? Ia adalah pecahan daripada cahaya putih. Kalau kita belajar sains dalam subjek cahaya dan optik, okay, buku sains tingkatan 1 kita akan belajar bagaimana cahaya ni dia dipancarkan kepada prisma, daripada cahaya putih kemudian dia pecah kepada cahaya pelangi. Jadi macam mana dia boleh kata lapisan ketujuh tu berwarna putih? Sedangkan hakikatnya 7 warna yang disebutkan sebenarnya bersumberkan daripada cahaya putih. Tiba-tiba dia kata cahaya yang ketujuh tu berwarna putih. Jadi ini adalah satu penerangan yang silap sama sekali. Daripada penerangan yang diberikan, kita dapat lihat Key Wellness Center ni mereka tidak faham pun mengenai konsep cahaya di dalam sains yang sebenar.
Perbuatan mereka mengaitkan ajaran aura dengan ajaran saintifik adalah satu kegagalan yang besar. Mereka bawa gambar raja, tapi mereka tidak faham. Kemudian mereka pula memberikan huraian yang salah daripada apa yang sepatutnya. Ini seterusnya membuktikan bahawa mesin aura scanner yang dijajah, yang mereka buat servis, kononnya boleh membaca aura kita. Mesin tersebut sebenarnya adalah mesin yang kita boleh katakan sebagai sebuah benda yang scam. Bagaimana mereka mahu memberikan bacaan yang tepat daripada aura scanner? Sedangkan dalam sains tidak ada kaitan tenaga cinta kasih dengan warna hijau. Warna pelangi boleh muncul yang terdiri daripada pelbagai warna tanpa terkait pun dengan emosi ataupun warna cinta kasih, fikiran dan seumpamanya. Jadi kesimpulannya apa yang diajarkan oleh Key Center atau Key Wellness Center berkenaan aura ini adalah satu dakwaan yang merepek dan mesin yang tidak boleh dipercayai.